Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Okey, harap berada dalam keadaan sihat. Okey, kembali kita dengan video pembelajaran kita yang seterusnya dengan tajuk Nisbah dan Kadaran. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mewakilkan nisbah dua kuantiti dalam bentuk A, nisbah A kepada B atau AB yang melibatkan nisbah bahagian kepada bahagian, bahagian kepada keseluruhan dan keseluruhan kepada bahagian. Yang kedua, menyelesaikan masalah harian yang melibatkan nisbah dan kadaran yang mudah. Okey, kita pergi yang pertama, iaitu nisbah mewakili dua kuantiti. Okey, contoh yang pertama, ada 3 biji bola merah dan sebiji bola biru. Okey, mari kita bandingkan bilangan bola-bola ini secara nisbah. Sebelum tu kita kena tahu apa itu nisbah. Okey, nisbah ialah perbandingan ukuran atau nilai dengan ukuran atau nilai yang lain. Okey, perbandingan ukuran atau nilai dengan ukuran atau nilai yang lain. Okey, A. Okey, A, nisbah bilangan bola biru kepada bola merah ialah 1 kepada 3. Nisbah 1 kepada 3 ditulis sebagai 1 titik bertindih 3. Okey, B, nisbah bilangan bola merah kepada bola biru. Merah ada 3, biru ada 1. So 3 kepada 1. So cara tulis dia, tulis nombor 3 titik bertindih 1. C, nisbah bilangan bola biru kepada semua bola ialah bola biru ada 1, bola merah semua bola ada 4. So 1 titik bertindih 4. D, nisbah bilangan semua bola kepada bola merah. Semua bola ada 1 dengan 3 dah jadi 4. Kemudian bola merah ada 3. So tulis dia 4 titik bertindih 3. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, ada 2 kun biru, 4 kun kuning dan 3 kun merah. Bilangan semua kun ialah 9. Cuba kamu lengkapkan jadual di bawah. Okey, kun biru ada 2, kun kuning ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey, so cara tulis dia 2 titik bertindih 4. Cara bacaan dia nisbah 2 kepada 4. Okey, yang ini merah. Merah ada 3. Okey, merah ada 3. Merah ada 3 titik bertindih. Biru ada 2. Okey, biru ada 2 titik bertindih. Semua kun ada 9. Semua kun 9 titik bertindih. Kuning ada 4. Okey, contoh yang ketiga. Puan Sami membeli reben untuk menghiasi beberapa hadiah hantaran perkahwinan. Panjang reben berwarna merah jambu dan hijau itu masing-masing ialah 7 meter dan 3 meter. Okey, mari nyatakan nisbah panjang reben merah jambu kepada reben hijau. A, nisbah panjang reben merah jambu kepada reben hijau ialah 7 titik bertindih 3. Nisbah 7 kepada 3. Okey, B, nisbah panjang reben hijau kepada reben merah jambu ialah hijau kepada merah jambu. Hijau 3 titik bertindih 7. Okey, ataupun cara bacaan dia nisbah 3 kepada 7. C, nisbah panjang reben merah jambu kepada keseluruhan reben ialah 7. Okey, merah jambu 7, keseluruhan 7 tambah 3 jadi 10. 7 titik bertindih 10. Kita juga boleh tulis 7 titik nisbah 7 kepada 10 ni sebagai 7 per 10 dalam bentuk pecahan. Okey, kita tulis dalam bentuk pecahan. Nisbah panjang keseluruhan reben kepada reben hijau ialah K.
Okay, keseluruhan reben adalah 10. Reben hijau adalah 3. So cara tulis dia 10 per dengan 3. Dapat? Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya dan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah. Selesaikan masalah. Puan Sumita menyediakan 12 biji kek cawan. Ni 12 biji kek cawan. Okey, 5 biji kek itu berperisa coklat. Okey, 5 berperisa coklat dan selebihnya berperisa pandan. Berapa? Okey, sini kita boleh kira dah. Okey, tak apa, kita baca habis dulu soalan. Jika 2 biji kek coklat dan 5 biji kek pandan itu telah dimakan oleh anak-anaknya, berapakah nisbah bilangan kek coklat kepada kek pandan yang belum dimakan? Okey. Diberi 12 biji kek cawan, 5 perisa coklat dan yang lain perisa pandan. Bermakna dia kata yang lain ni berapa? Okey, kita ambil 12. Okey, 12 tolak dengan 7. Okey, 12 tolak 7 pula. 12 tolak dengan 5. So kita akan dapat berapa? Kita dapat 7. Okey. Okey, kita akan dapat jawapan dia 7. Tak cantik kira kat sini. Okey, kita akan dapat jawapan dia 7 semula Okey, 12 tolak dengan 5. Okey, kita akan dapat pinjam 12 tolak 5 sama dengan 7. So yang berperisa lain tu 7. Okey. So dia kata apa? Jika 2 biji kek coklat dan 5 biji kek pandan itu telah dimakan, berapa nisbah kek coklat dan kepada kek pandan yang belum dimakan? So kek coklat 5. Okey, 5 tolak dengan 2 akan dapat berapa? 3. Ni untuk kek coklat. Okey. Satu lagi adalah kek pandan. Okey. Kek pandan 7 yang telah dimakan 5. So 7 tolak 5 sama dengan 2. So dia kata nak nisbah bilangan kek coklat kepada kek pandan. Kek coklat 3 titik bertindih 2. Okey. Okey, contoh yang kedua. Ukuran sebuah bilik ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Sebuah kabinet dengan panjang 10 meter. Okey, ni bilik dia. Dengan panjang dia 10 meter dan lebar 1 meter hendak dipasang di salah satu bahagian dinding di dalam bilik itu. Berapakah nisbah panjang kepada lebar? Panjang ada dah. Lebar ruang di dalam bilik yang tidak dipasang kabinet. Okey, lebar dia semua 8. Dia nak pasang kabinet 1 meter. Bermakna yang tinggal jadi berapa? 8 tolak dengan, okey, kita tengok maklumat penting dulu. Panjang bilik 10 meter, lebar bilik 8 meter. Ni lebar. Dia ambil 1 meter dekat lebar ni. Panjang kabinet 10 meter, lebar kabinet 1 meter. Cari nisbah panjang kepada lebar ruang di dalam bilik yang tidak dipasang kabinet. Kat sinilah. Okey. Jadinya, okey, yang kat sini ni, okey, 1 meter dia ambil. Okey, 1 meter bermakna 8 meter tolak dengan 1 meter akan dapat 7 meter. Dapat Okey, dapat 7 meter bermakna cari nisbah panjang kepada lebar ruang di dalam bilik yang tidak dipasang kabinet. Panjang dia adalah 10. Okey, lebar dia adalah 7 yang tidak dipasang kabinet. Okey, nisbah 10 kepada 7. Okey, contoh yang ketiga. Okey,
Contoh yang ketiga, sebanyak 8 biji pau inti kaya dan 12 biji pau inti kacang hendak dibungkus semula ke dalam 4 paket yang mempunyai bilangan pau inti kacang dan pau inti kaya dan pau inti kacang yang sama banyak. Berapakah nisbah bilangan pau inti kacang kepada pau inti berapakah nisbah bilangan pau inti kaya kepada pau inti kacang dalam setiap paket itu? Okey, dia nak bungkus sama banyak. Okey, dia kata sebanyak 8 biji pau inti kaya dan 12 biji pau inti kacang. Okey, maklumat yang diberi yang ini. Okey, 8 biji pau inti kaya dan 12 biji pau inti kacang dibungkus sama banyak ke dalam 4 paket. So, yang ini bila melibatkan ini, okey, dia kata dibungkus sama banyak. So, automatik operasi dia adalah operasi bahagi. Ambil 8 kena bahagi dengan 4, dapat 2. Satu lagi 12 bahagi dengan 4, dapat 3. Okey, dapatlah apa? Sekarang ni soalan dia apa? Nisbah bilangan pau inti kaya kepada pau inti kacang. So, pau inti kaya 2 titik bertindih 3. Okey, itu jawapan dia. Nisbah 2 kepada 3. Okey, contoh yang keempat. Arpitako menggunakan 7 cawan tepung dan 3 cawan susu untuk membuat adunan kuihnya. Rakannya Laili ingin mencuba resipi yang sama tetapi dia mengurangkan secawan tepung. Daripada 7 tadi dia kurangkan secawan tepung dan tambah 2 cawan susu. Daripada 3 tadi dia tambah 2 berbanding dengan adunan arpita. Berapakah nisbah bilangan cawan tepung kepada susu yang digunakan oleh Laili? Okey, yang diberi, okey, maklumat penting Arpita guna 7 cawan tepung dan 3 cawan susu. Laili guna kurang 1 cawan tepung dan lebih 2 cawan tepung daripada Arpita. Cari nisbah bilangan cawan tepung kepada susu yang digunakan oleh Laili. Okey, cara dia. Okey, cara dia pertama, Arpita 7, Laili guna kurang 1. So, ambil 7 tolak dengan 1, dapat 6. Okey, Arpita guna 3 cawan susu. Laili guna lebih 2 cawan. So, tambah 3 tambah dengan 2, dapat 5. So, soalan dia nak berapakah nisbah bilangan cawan tepung kepada susu yang digunakan oleh Laili. Cawan tepung 6 titik bertindih berapa? Susu 5. Okey, so cara bacaan dia nisbah 6 kepada 5. Cara tulis dia 6 titik bertindih 5. Okey, itu saja untuk video pembelajaran kita pada kali ini. Jumpa lagi untuk video pembelajaran kita yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.